Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, untuk pelajaran hari ini kita akan belajar peranan Khadijah dalam kehidupan Rasulullah sebagai seorang pembantu. Okey, jadi sebelum kita mulakan kelas, kita baca doa dulu sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okey, hari ini kita akan sambung pelajaran kita peranan Sayyidatina Khadijah sebagai seorang pembantu. Okey, sebelum ni kita dah belajar Sayyidatina Khadijah sebagai seorang peranan dia sebagai seorang isteri. Seterusnya peranan dia sebagai seorang kekasih. Dan seterusnya sebagai peranan dia sebagai seorang sahabat. Okey, hari ini kita akan belajar pula peranan dia sebagai seorang pembantu. Jadi kita tahulah pembantu ni apa? Pembantu ni maknanya orang yang membantu membantu seseorang. Kalau kita ada pembantu maknanya orang tu akan bantu kerja-kerja kita. Okey, kalau macam contoh, kalau dekat rumah, kalau kat rumah kan kita selalu tolong mak ayah kita. Tolong buat apa? Tolong kemas rumah. Kalau ada barang sepah tu kita tolong kemaskan. Kalau ada pinggan mangkuk yang kotor tu kita tolong basuhkan. Itu adalah antara tugas-tugas pembantu. Jadi Sayyidatina Khadijah ni antara peranan dia dalam dakwah Nabi ni, dia dalam kehidupan Nabi ni, dia sebagai seorang pembantu Rasulullah. Okay, yang pertama, membantu Nabi dengan mendermakan semua hartanya. Sayyidatina Khadijah ni dia derma, harta dia tu bukannya sikit, bukannya separuh, tapi semua sekali, semua hartanya, sampaikan habis harta dia. Itu nak menunjukkan bahawa betapa besarnya pengorbanan, betapa pentingnya peranan Sayyidatina Khadijah ni dalam hidup Nabi dan juga dalam zaman awal-awal penyebaran Islam. Sayyidatina Khadijah ni kita tahu kan sebenarnya seorang saudagar yang sangat kaya, hingga dikatakan 1/3, boleh kata 40%, 30% harta kekayaan dekat Makkah tu kepunyaan Sayyidatina Khadijah. Tunjukkan kaya lah dia tu. Kaya. Tapi dia dengan senang hati mendermakan semua hartanya untuk kepada perjuangan Islam. Okey, yang kedua, sentiasa bersama membantu Nabi dalam susah dan senang. Sayyidatina Khadijah ni membantu Nabi dalam urusan-urusan kehidupan seharian Nabi, bantu Nabi dalam urusan-urusan dakwah Nabi. Sayyidatina Khadijah ni ada bersama di sisi Nabi dalam keadaan susah dan juga senang. Kalau waktu mula-mula awal perkahwinan dengan Nabi tu, kehidupan mereka senang, tidak ada gangguan, tidak ada apa tu cabaran dan halangan. Bila Nabi mula sahaja menyebarkan dakwah Islam, kehidupan mereka mula mendapat tentangan daripada kaum Arab Jahiliyah. Tapi Sayyidatina Khadijah tetap bersama dengan Nabi, uruskan kehidupan seharian Nabi, apa yang Nabi perlu untuk hari itu. Sayyidatina Khadijah sediakan, selalu berbincang dengan Nabi. Bila Nabi balik ke rumah, bercerita kepada Sayyidatina Khadijah apa yang telah berlaku. Sayyidatina Khadijah mendengar dengan taat, memberikan dorongan, memberikan nasihat. Okey, yang ketiga, sentiasa membantu memberi dorongan. Tadilah Sayyidatina Khadijah memberi dorongan. Maknanya bila Sayyidatina Khadijah tengok Rasulullah tu berada dalam keadaan susah hati, berada dalam keadaan kesusahan, Sayyidatina Khadijah bertanya apa masalah, dan Sayyidatina Khadijah memberi dorongan, memberi nasihat, memberi dorongan kepada Rasulullah untuk terus, supaya Rasulullah terus bersemangat untuk menyebarkan Islam. Sebab tu Sayyidatina Khadijah ni, kedudukan dia di sisi Nabi ni sangat istimewa, sangat penting. Walaupun setelah kematian Sayyidatina Khadijah, Rasulullah tetap sayangkan Sayyidatina Khadijah. Sebab inilah kedudukan Sayyidatina Khadijah. Okay, jadi kita tahulah dekat sini bahawa Sayyidatina Khadijah tu antara peranan dia juga adalah sebagai seorang pembantu kepada dakwah Nabi, pembantu kepada kehidupan Nabi. Jadi kita pun samalah, kita pun kenalah ambil iktibar, kena ambil pengajaran daripada kisah ni. Sayyidatina Khadijah yang sangat
yang sangat apa tu, yang menjadi pembantu yang ikhlas kepada perjuangan Nabi. Kita pun bolehlah juga kalau macam dekat rumah tu, tolong mak ayah kita, tolong adik-beradik kita, tolong kawan-kawan kita, bantu mana yang perlu, tanya perlukan bantuan ke tak. Okay, baik, itu sajalah untuk pelajaran kita pada kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.